Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi pelajaran kita untuk merekod dokumen-dokumen sumber ke dalam buku-buku catatan pertama. Kali ini kita akan lihat bagaimanakah untuk merekod dokumen sumber ke dalam buku tunai dan seterusnya mengepuskan catatan tersebut ke dalam ledger. Jadi sebelum cikgu teruskan, cikgu minta kamu untuk muat turun dulu soalan ini di ruangan deskripsi, boleh tengok link di situ dan cetak dulu. Ini kita boleh buat bersama-sama soalan ini. Okey, kita lihat contoh 1, merekod penerimaan tunai dan cek dalam buku tunai. Okey, dokumen yang pertama adalah bil tunai. Jadi apakah fungsi bil tunai? Bil tunai kita keluarkan untuk merekodkan urus niaga, belian ataupun jualan yang berlaku secara tunai. Itu nama dia, bil tunai. Okay, seperti invoice juga, kita nak tengok sama ada dokumen bil tunai ini sama ada kita yang beli ataupun kita yang jual. Kita tengok nama kita. Okey, soalan ni kita masih lagi sebagai kedai tenis Sam. Jadi dalam bil tunai ni kita yang mengeluarkan bil tunai, ini bermaksud kita sebagai penjual. Kita menjual kepada Encik Haris. Jadi dalam soalan dokumen ini Encik Haris adalah pembeli. Okay, apakah yang kita jual? Kita jual raket tenis. Maka ini merupakan inventory kepada perniagaan kita. Kita menjual inventory barang niaga kepada Encik Haris yang bernilai RM350. Okay, bagaimanakah bayaran dibuat oleh Encik Haris? Jadi kita lihat di bawah ini tunai palang cek. Jika tidak ada nombor cek yang tertera, bermaksud Encik Haris membuat bayaran kepada kita secara tunai. Jika kita lihat ayat penyataan di bawah, jualan barang niaga secara tunai bernilai RM350 kepada Encik Haris. Ini adalah penerangan dokumen bil tunai dalam bentuk penyataan. Jadi bila kita beli, kita akan terima duit. Jadi bila kita terima duit, maksudnya kita akan rekod dokumen bil tunai ini ke dalam buku tunai di sebelah debit. Kerana dalam buku tunai, debit mewakili penerimaan. Okey, lihat format buku tunai. Okey, dalam catatan ini cikgu dah masukkan baki BB Januari 1, baki bank sebanyak RM8,000. Ini sebenarnya daripada contoh video merekod dokumen sumber ke dalam Jurnal Am. Jadi kamu lihat rujuk balik video yang terdahulu, kita ada soalan memo. Jadi dalam contoh itu kita ada baki awal bank RM8,000. So yang ini adalah daripada contoh yang lalu, jadi cikgu masukkan semula. Jadi sekarang ni kita nak rekodkan bil tunai yang baru ini. Okay, berlaku pada 7 hari bulan, kita akan debit buku tunai. Saya letak tarikh dulu. Kemudian angkanya 350 kita masukkan dalam lajur tunai. Okay, apakah yang kamu nak tulis dalam ruangan butir? Adakah kamu nak tulis nama Encik Haris ataupun kamu nak tulis jualan? Jadi kena ingat, bila kita menjual barang secara tunai, maka itu tidak melibatkan sebarang akaun belum terima. Jadi kalau kamu letak nama Encik Haris sebagai butir, itu adalah salah. Jadi bila kita jual barang secara tunai, kita akan letak butirannya sebagai jualan. Jadi akaun jualan yang akan terlibat dalam urus niaga ini. Baik, itu adalah catatan yang pertama. Kita bergerak ke dokumen yang kedua, iaitu resit rasmi. Kita lihat apakah fungsi resit rasmi. Resit rasmi adalah sebagai bukti penerimaan tunai ataupun cek. Okay, penerimaan tunai ataupun cek. Nama yang tertera di atas adalah nama penerima tunai ataupun cek tersebut.
Okay, ini adalah nama penerima. Ruangan diterima daripada ini adalah pihak yang membayar. Di dalam dokumen resit rasmi ini, kita menerima daripada Akademi Tenis Wira. Kita terima apa? Kita terima cek. Kamu tengok di bawah ni kita ada nombor cek. Ini kita menerima cek daripada Akademi Tenis Wira. Ni kalau kamu ingat lagi, Akademi Tenis Wira ini adalah merupakan akaun belum terima dalam contoh kedai tenis Sam. Di apakah tujuan Akademi Tenis Wira membuat bayaran ini? Kita lihat catatan untuk bayaran ditulis di sini, bayaran invoice SS064. Ini adalah daripada contoh yang sebelum ini. Akademi Tenis Wira membayar hutangnya sebanyak RM5,500 sahaja, dan kita memberi diskaun tunai RM140 kepada Akademi Tenis Wira. Ini yang tertulis RM5,500 ni, ini adalah nilai cek yang kita dapat. Jadi bila kita terima, maksudnya kita akan sekali lagi debitkan buku tunai. Bagaimana kita nak mencatat dalam buku tunai kita? Masukkan tarikh 24. Nilai cek RM5,500 kita letakkan di dalam lajur bank RM5,500. Kemudian diskaun tunai yang kita berikan kepada Akademi Tenis Wira kita masukkan di bawah lajur diskaun delivery RM140. Apakah butiran yang kita nak tulis? Kita akan tuliskan butirannya sebagai Akademi Tenis Wira. Kenapa kita masukkan butiran sebagai Akademi Tenis Wira? Kerana Akademi Tenis Wira menjelaskan hutangnya. Itu adalah dokumen yang kedua, resit rasmi. Kita bergerak ke dokumen yang ketiga, iaitu slip daftar tunai. Ini lagi satu dokumen yang kita boleh gunakan untuk merekod jualan secara tunai. Selain pada bil tunai tadi, kita juga boleh gunakan slip daftar tunai untuk urus niaga jualan secara tunai. Jadi nama kita di sini sebagai penjual. Kita menjual bola tenis bernilai RM75. Bernilai RM75. Jadi kita rekodkan dalam buku tunai sebelah debit jugalah, sebab kita menerima wang hasil daripada jualan kita. Jadi kita masukkan catatan di dalam buku tunai kita. Jualan ini berlaku pada tarikh 27. Maka angka ini masukkan dalam lajur tunai. Ini untuk urus niaga yang kita terima tunai. Di ruangan butiran kita akan tulis jualan. Jualan barang niaga secara tunai. Untuk dokumen resit rasmi dan juga dokumen bil slip daftar tunai ni, kamu boleh rujuk dari segi penyataan seperti yang tertera di dalam kotak di bawah ni. Jadi apabila kita dah selesai merekod 3 catatan ini, maka bagaimanakah kita nak memindah catat ke dalam ledger? Cikgu zoom masuk sikit. Sila lihat kotak warna pink ni dulu. Dalam contoh ini, diskaun diberi tunai dan bank adalah akaun debit. Ini maksud cikgu merujuk dalam buku tunai. Ini merujuk dalam buku tunai. Diskaun diberi ini adalah akaun yang didebitkan, tunai pun akaun yang didebitkan, bank juga akaun yang didebitkan. Akaun ledger yang tercatat dalam ruangan butir buku tunai adalah akaun yang dikreditkan, iaitu catatan bergu. Jadi yang dalam butiran ni adalah akaun-akaun yang kita akan catat ke sebelah kredit. Yang ketiga,
Akaun ledger tunai dan bank tidak perlu dibuka jika kita menggunakan buku tunai kerana buku tunai juga berfungsi sebagai ledger. Okey, kamu dah faham bahawa catatan yang berada dalam butiran buku tunai ini adalah akaun-akaun yang akan dikreditkan. Jadi kita boleh faham ini sebagai catatan bergu. Jadi semua ini akan dimasukkan ke sebelah kredit. Okey, jadi kita catat berlaku pada 7 hari bulan Januari 7. Okey, angkanya adalah 350. Okey, butirannya kita akan tulis, tengok angka 350 ni berada dalam lajur tunai. Maka di ruangan butiran akaun jualan kita akan tulis butirannya adalah tunai. Dan lagi satu adalah urus niaga yang berlaku pada 27 hari bulan juga adalah akaun jualan. Kita teruskan masuk di sini 27, angkanya RM75, dan kita tulis juga butirannya sebagai tunai kerana dalam buku tunai angka RM75 ini juga berada dalam lajur tunai. Okay, yang catatan di bawah ni adalah daripada contoh yang sebelum ini merekod dokumen ke dalam jurnal khas. Okay, cikgu bawa masuk balik angka daripada contoh sebelum ini. Okay, itu satu cara untuk kita faham merekod akaun jualan sebelah kredit melalui kita nampak dia adalah secara bergu. Okay, lagi satu cara untuk kamu faham adalah faham cerita di sebalik urus niaga yang berlaku. Apabila kita membuat jualan barang, bermaksud hasil kita bertambah. Okay, ini cikgu dah letak persamaan perakaunan aset belanja sama dengan liability, ekuiti hasil. Okay, akaun jualan ni adalah akaun hasil. Jadi dua urus niaga jualan ni menyebabkan hasil jualan kita bertambah, maka kita akan catat sebelah kredit akaun jualan. Okay, itu satu lagi cara untuk kamu faham bagaimana nak merekod dalam akaun jualan. Kita lihat catatan untuk Akademi Tenis Wira. Okay, dalam catatan ini kita ada dua angka. Okay, berlaku pada 24 hari bulan. Okay, yang pertama angka 140 dan yang kedua angka 5,500. Okay, yang 140 ni kita akan tulis nama laju tu adalah diskaun diberi. Manakala angka 5,500 kita akan tuliskan sebagai angka butirannya adalah bank. Okey, itu kita lihat daripada segi catatan bergu, debit bergunya adalah kredit akaun yang lagi satu. Okey, lagi satu cara kamu nak faham, dalam contoh sebelum ni kita dah tengok Akademi Tenis Wira ni adalah kita punya ABT, betul? ABT sifatnya adalah aset. Apabila aset bertambah, kita akan debitkan. Dalam urus niaga 24 hari bulan ini, Akademi Tenis Wira menjelaskan hutangnya. Jadi dalam kes di sini, kes 24 hari bulan ini sebenarnya adalah ABT berkurang. Jadi bila aset berkurang kita akan catat sebelah kredit. Okey, aset berkurang kita akan catat sebelah kredit. Okey, itu adalah contoh merekod dokumen sumber ke sebelah penerimaan buku tunai dan juga mengepus catatan tersebut ke dalam ledger. Okey, sebentar lagi kita akan catat contoh yang kedua. Okey, sekarang kita menyambung dengan contoh yang kedua, iaitu kita melihat merekod pembayaran tunai dan cek ke dalam buku tunai. Kita masih lagi bersama dengan contoh kedai tenis Sam. Kita lihat dokumen yang pertama iaitu bil tunai. Seperti dalam contoh 1, bil tunai kita gunakan untuk merekod sama ada belian ataupun jualan barang niaga secara tunai. Jadi untuk mengenal pasti sama ada dokumen itu jualan ataupun belian,
kita akan lihat sekali lagi di manakah nama kita berada. Kita sebagai kedai Tennyson berada di tempat pembeli. Bermaksud dalam dokumen ini penjualnya adalah pembekal sukan sinaran. Jadi dalam rumus ini bermaksud kita membeli. Tengok apa kita beli. Kita beli grip, raket. Ini adalah pembelian inventory. Jadi kita membeli inventory barang niaga secara tunai daripada pembekal sukan sinaran dengan nilai barang berjumlah 240. Bagaimana pembayaran yang kita buat kepada pembekal kita? Lihat di bawah ini, tunai palang cek, tidak ada nombor cek. Jadi kita membayar secara tunai bagi urusan pembelian pada kali ini. Ayat yang sama boleh kamu lihat di bawah ini. Belian barang niaga secara tunai bernilai 240 daripada pembekal sukan sinaran. Jadi apabila kita membeli, kita membuat bayaran secara tunai, maka dalam buku tunai kita akan rekod di sebelah kredit. Bagaimanakah nak mencatat dalam buku tunai? Baik, dalam buku tunai, kredit digunakan untuk merekod pembayaran. Jadi kita masukkan tarikh urus niaga pada Januari 9. Kita bayar secara tunai. Jadi angka 240 letakkan dalam lajur tunai dan butirannya adalah belian. Kerana kita membeli barang niaga secara tunai, maka akaun yang terlibat adalah akaun belian. Kita tidak meletakkan nama pembekal sukan sinaran kerana kita tidak berhutang. Kalau kita berhutang, kita akan rekod dalam jurnal belian. Dokumennya pun akan menjadi invoice. Jadi soalan kita sekarang ni adalah bil tunai. Baik, kita tengok dokumen yang kedua, iaitu resit rasmi. Dokumen ini juga kita dah lihat dalam contoh 1, itu sebagai bukti penerimaan wang ataupun cek. Jadi sekali lagi kita lihat, Sukan Ceria adalah nama pihak yang mengeluarkan resit. Ini adalah nama pihak yang menerima tunai ataupun cek. Di tempat diterima daripada ini adalah tempat nama pembayar. Jadi dalam dokumen kali ini, resit rasmi, kita yang membuat pembayaran kepada Sukan Ceria Sendirian Berhad. Kenapa kita buat bayaran? Kita lihat pada tujuan kita untuk membayar invoice IC 2164. Ini daripada contoh jurnal khas sebelum ini. Kita mengeluarkan cek bernilai 7,600. Ini adalah nilai cek kita 7,600 dan kita menerima diskaun sebanyak 285. Jadi apabila kita membuat pembayaran, sekali lagi kita akan rekod dalam buku tunai sebelah kredit. Baik, terlihat jawapan kita. Berlaku pada tarikh 25. Angka diskaun tunai itu adalah diskaun diterima, terletakkan dalam lajur diskaun diterima. Dan oleh kerana kita membayar, ada perkataan nilai cek di situ, maka kita letak angka 7,600 di bawah lajur bank. Bila ada nombor cek, kita letakkan di bawah lajur bank. Apakah butiran yang kita nak tulis? Kamu ikuti soalan ni sejak daripada contoh sebelum ini. Kedai Tennyson pada kali ini membayarkan hutangnya kepada Sukan Ceria Sendirian Berhad. Jadi di ruangan butir ni kita akan tulis Sukan Ceria Sendirian Berhad, kerana kita menjelaskan hutang kepada akaun belum bayar kita. Itulah jawapan untuk dokumen resit rasmi. Kita tengok dokumen yang ketiga.
Dokumen yang ketiga adalah voucher bayaran. Okay, nampak kataan bayaran bermaksud terang-terang dari kata sini kita akan rekod di dalam buku tunai sebelah kredit. Okay, apakah tujuan bayaran ini dibuat? Okay, voucher bayaran ni sebagai kamu maklum, dokumen ni kita yang keluarkan sebagai bukti kita membuat bayaran. Kita lihat pada tujuan, kita membayar sewa dengan nilai sewanya adalah 900 dan kita membuat bayaran menggunakan cek. Jadi bagaimana nak merekod dalam buku tunai kita? Okay, tarikh pembayaran adalah pada 28. Angka 900 letak di bawah lajur bank kerana kita ada bayaran menggunakan cek, dan butiran kita akan tulis sebagai sewa kedai ataupun kita boleh tulis sewa sahaja. Sewa ataupun sewa kedai boleh dijadikan sebagai butiran. Itu adalah proses merekod ketiga-tiga dokumen ke dalam buku tunai di sebelah kredit. Baik, sekarang kita akan melihat proses memindah catat daripada buku tunai ke dalam ledger. Cikgu akan zoom masuk dulu. Kita lihat pada kotak kuning ni dulu. Fahamkan, dalam contoh ini, diskaun diterima tunai dan bank adalah akaun kredit. Ini maksud cikgu dalam buku tunai. Di atas ni, diskaun diterima ni adalah akaun yang kita akan kreditkan sebenarnya. Tunai ni pun akaun yang dikreditkan, bank pun akaun yang dikreditkan kerana ia berada di sebelah kredit buku tunai. Jadi, akaun ledger yang tercatat dalam ruangan butir buku tunai adalah akaun yang didebitkan. Jadi, ketiga-tiga akaun yang berada di ruangan butir iaitu akaun belian, akaun sukan ceria Sdn Bhd dan akaun sewa kedai adalah akaun-akaun yang didebitkan. Jadi kita boleh faham macam ni lah kalau kita buat anak panah. Okay, buku tunai kredit, jadi yang tiga-tiga akaun ni kita akan pindah masuk sebelah debit. Jadi belian akan didebitkan, sukan ceria akan didebitkan, dan akaun lagi satu, akaun sewa kedai pun akan didebitkan. Okay, jadi bila kamu dah buka ketiga-tiga ledger ni, list yang saya dah buat ni, okay, dalam ledger ni pun saya dah masukkan semula butiran daripada contoh-contoh yang terdahulu. So sekarang ni kita hanya akan rekodkan contoh yang berkenaan sahaja. Jadi dalam akaun belian pada Januari 9, okay, kita akan debitkan angkanya 240. Lihat 240 ni berada dalam lajur tunai. Jadi butiran pun kita akan tulis sebagai tunai. Okay, yang ledger yang kedua, akaun sukan ceria Sdn Bhd, ada dua angka 285 dengan 7,600. Ini pun akan didebitkan. Jadi berlaku pada 25 hari bulan 285 dan juga 7,600. Baik, 285 ini adalah butirannya diskaun diterima. Dan 7,600 ini butirannya adalah bank. Kita lihat semula di manakah angka-angka itu berada, dalam lajur mana dalam buku tunai, dan kita pun akan tuliskan sebagai butiran dalam ledger. Dan ledger yang ketiga adalah sewa kedai, juga akan didebitkan. Berlaku pada Januari 28, angkanya 900, dia berada di bawah lajur bank. Kita pun tuliskan sebagai butirannya bank. Okay, itu satu cara untuk kamu lihat bagaimana kita nak memindah catat. Okay, lagi satu cara kita boleh lihat kepada sifat akaun ledger tersebut dan kita faham situasi cerita ini. Okay, pada Januari 9 kita membuat belian barang.
Jadi bermaksud belanja belian bertambah. Akaun belian adalah belanja bertambah didebitkan. Okey, pada 25 hari bulan, kedai Tenny Sam kita membayar hutang kepada akaun belum bayar. Okey, dalam contoh sebelum kita dah lihat, sukan ceria setina berhad adalah liability. Liability bertambah akan dikreditkan. Jadi bermaksud apabila kita menjelaskan hutang kepada akaun belum bayar, di sini berlaku pengurangan liability, maka akaun liability akan didebitkan. Situasi yang ketiga ni, 28 hari bulan Januari, kita membayar sewa kedai. Sewa kedai ni adalah belanja. Belanja apabila bertambah akan didebitkan dalam ledger. Itu satu lagi cara untuk kamu lihat pengepusan dari buku tunai ke ledger. Sama ada kita lihat di segi kedudukan, buku tunai dah dikreditkan, jadi butiran dalam buku tunai semuanya didebitkan, ataupun kita lihat kepada penceritaan situasi urus niaga tersebut. Okey, itu contoh 2. Sebentar lagi kita akan sambung dengan contoh yang ketiga. Okey, sekarang kita lihat contoh ketiga. Itu cikgu akan tunjukkan cara bagaimana untuk kamu memindah catat diskaun-diskaun dari buku tunai ke ledger. Okey, di sini adalah jawapan lengkap buku tunai kita daripada contoh yang 1 dan contoh 2. Di sebelum kita boleh pindah catat diskaun, kita akan imbangkan dulu buku tunai ini. Okey, jadi yang akan diimbangkan hanyalah lajur tunai dan lajur bank. Okey, kalau kita lihat di bawah kotak purple ni, diskaun diberi dan diskaun diterima tidak diimbangkan dalam buku tunai. Okey, kita tengok dulu lajur tunai. 350 tambah 75, jumlah tunai diterima adalah 425. Jadi kita tulis di sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, pada tarikh 31 hari bulan, kita ada baki hantar bawah. 425 tolak dengan 240, baki tunai kita tinggal sebanyak 185. Okey, kemudian terlihat pada lajur bank 8,000 tambah dengan 5,500. Jumlah bank kita ada 13,500. 13,500 di sebelah kiri dan kanan. Kita tolak dengan 7,600, tolak dengan 900, baki bank kita tinggal 5,000. Okey, itu pengimbang buku tunai. Apa yang kita akan buat dengan diskaun-diskaun dalam buku tunai, kita hanya catat sebagai jumlah sahaja. So, jumlah diskaun diberi 140, jumlah diskaun diterima adalah 285. Okey, jadi kalau kita nak bawa baki ke bawah, Februari 1, kita ada baki bawah-bawah 185 tunai dengan 5,000 bank. Okey, yang tu kita imbang buku tunai dan jumlahkan diskaun. Okay, apa yang kamu nak kena buat dalam ledger untuk pengepusan diskaun? Kita tengok bullet nombor 2 dalam kotak purple ni. Kedua-dua diskaun ini akan dipostkan ke ledger pada hujung bulan sebagai satu jumlah besar, bukan secara berasingan. Okey, dalam contoh 2 tadi, dalam contoh cikgu terangkan, diskaun diberi ini adalah akaun debit. Diskaun diterima adalah akaun sebelah kredit. Okey, jadi kita lihat ledger yang cikgu dah sediakan ni. Diskaun diberi ni akaun belanja bertambah didebitkan. Akaun diskaun diterima ni akaun hasil bertambah dikreditkan. Jadi itulah panduan kamu untuk memindah catat diskaun. Kita lihat kepada sifat diskaun tersebut. Diskaun belanja didebitkan, diskaun hasil dikreditkan. Dua-dua ni dipostkan ke ledger pada hujung bulan. Jadi tarikh yang kita catat dalam ledger adalah pada Januari 31. Kita ambil jumlah yang bawah 140. Kita baca sebagai jumlah di bawah ini 140.
Begitu juga dengan diskaun diterima, kita ambil jumlah di bawah ni 285 sebagai angka yang kita akan pindahkan ke dalam ledger. Jadi diskaun diterima kredit Januari 31 285. Okay, apakah butiran yang kita akan tulis? Okay, dalam akaun diskaun delivery kita tulis di sini akaun belum terima, kerana kita memberi diskaun kepada akaun-akaun belum terima kita. Manakala dalam ledger diskaun diterima, kita tulis butirannya sebagai akaun belum bayar, kerana kita menerima diskaun daripada pembekal kita, iaitu akaun belum bayar. Jadi itulah penghapusan diskaun. Selepas kita pindahkan ke dalam ledger-ledger yang tercatat dalam butiran buku tunai, akhir sekali kita kena pindahkan diskaun ke dalam ledger. Okey, cikgu harap kamu faham penerangan cikgu pada video kali ini. Kamu dapat cuba buat sendiri dan study. Selamat belajar sendiri di rumah. Semoga kamu semua stay safe at home. Sekian, terima kasih.